Aku ada ini. Tak ini guys. Ada limau. Kalau dalam market best Okey lah. Boleh lah. Boleh lah. Aku okey je. Aku rasa MySpace lagi elok untuk promotion band ni banding dengan sekarang ni. Sekarang ni dah pecah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh live. Selamat sejahtera, selamat malam, selamat beristirahat. Salam reformasi kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih sebab bersama dengan kita. Sebab kita sekarang ni dalam keadaan rehat. Minta maaf, saya mohon maaf pada rakan-rakan. Sepatutnya 10.30 kita live tadi, tapi kawan saya ni entah macam mana nak beli cakap tiaw lah, benda lah kan. So suka hati dia lah. Boleh interframe? Boleh interframe macam-macam. Mari lah tengok. Siapa yang nak interframe boleh. So malam ni kita insyaAllah kita mohon maaf malam tadi saya tak live sebab ada urusan, ada emergency yang saya kena habiskan. Malam ni kita cover sedikit berkenaan dengan isu semasa, terutama utusan Malaysia telah kembali. Saya ramalkan utusan Malaysia kembali itu dalam, saya rasa dalam bulan beberapa minggu yang lepas. Saya sebut bahawa utusan akan kembali, bahawa utusan Malaysia akan kembali, tetapi pekerja dia tak diambil. Okay, pekerja dia tak diambil, tetapi utusan Malaysia telah kembali. Kedua, saya akan bercakap mengenai parti baru Azmin dan juga Mahathir. Adakah parti itu boleh bergerak sendiri? Bagaimana pula dengan Muhyiddin? Adakah Muhyiddin terlibat dalam perancangan parti tersebut? Dan dalam keadaan di mana UMNO PAS secara sebulat suaranya di Perak, di Perlis, di Kedah, di Melaka, di Johor tidak akan memberi laluan kepada Bersatu. So bagaimana keadaan Bersatu sekarang ini? So adakah dia mampu untuk nak menghadapi pilihan raya, atau apa strategi mereka bagi menghadapi pilihan raya yang akan datang ini? Untuk makluman saudara-saudari, tuan-puan sekalian, bahawa Bersatu tidak lagi mempunyai majoriti yang besar. Dia tinggal satu je majoriti. Kan? Satu je majoriti. So terima kasih yang menonton ini, teruskan share kepada rakan-rakan. Saya ramai orang kat sini kan, tapi tak boleh nampak lah sebab belakang saya ni mamak kan. Terima kasih yang menonton. Terima kasih Muhammad Rozi. Limau dengan sos. Sos. Limau sudah. Sos. Sos. Muhammad Khairul, salam informasi dari Pandan. Terima kasih. Salam Gombak. Terima kasih. Ishak, terbaik. Terima kasih Ray Abdullah. Mawar Putih, terima kasih Mawar Putih. Abdullah Cek, salam reformasi. Terima kasih. Muhammad Karim daripada Ledang, PKR Ledang. Okey, ni kait saya Ledang punya ni. Lawan tetap lawan. Selamat malam Siti Hasnah, penyokong keadilan di SI terbaik. Runda Ingkamat, terima kasih. Sambil-sambil kita makan ni, saya masih lagi tengah recording lagu. Ni depan-depan saya punya sound engineer dan juga kawan-kawan saya ni masih lagi ramai. Teriukan seperjuangan Ahmad Kamil, terima kasih. Dari Bukit Gambir, terima kasih. Dari JB Wo Hiang Kau, Abi Sarul Ines reformasi, terima kasih. Lawan tetap lawan Sharon Tan, Shankar Mel Varganam, sorry lah kalau saya salah sebut sebab dia cepat sangat naik. Cepat sangat naik. Kadang-kadang saya bukan tak boleh baca komen kan, tapi kadang-kadang lepas habis live komen korang yang 4-5 ribu. Jadi macam mana saya nak baca? Jadi terima kasih lah. Yang penting kita share, kita bagi tahu kawan-kawan, kita bagi tahu rakan-rakan. Malam ni kita live insya-Allah, dan juga yang penting kita nak dedahkan apa yang berlaku sekarang ini dan ke mana hala tuju, dan adakah, ramai yang tanya soalan ni adakah pilihan raya yang akan berlangsung, snap election akan berlaku pada hujung tahun ini? Okey, saya buat kesimpulan je. Kesimpulan dia, UMNO nak snap election itu berlaku, tetapi Muhyiddin tak nak snap election itu berlaku. Tetapi UMNO tak boleh keluar daripada perikatan ni. Sebab apa? Okey, saya akan ulas benda tu dari hujung. Kalau ingat tolong ingatkan saya kawan-kawan Ni yang kat depan ni, tolong ingat kalau kenapa ke ujung, kenapa Muhyiddin dia tak nak snap election. UMNO nak snap election sebab kalau UMNO makin lama kerajaan ni, UMNO teruk. UMNO akan kalah. The next, kalau biar lama 3-4 tahun, UMNO akan kalah. So dia nak snap election cepat. Tapi Muhyiddin tak nak. The only way snap election boleh berlaku ialah dengan cara UMNO keluar perikatan. Dia tak perlu sokong Mahathir, dia tak perlu sokong Pakatan Harapan pun. Dia keluar je. Dia declare blok ketiga. Habislah kerajaan kan. So bolehlah berlaku snap election. Tapi kenapa UMNO tak buat? Ingatkan itu, jawapan dia di penghujung. Di penghujung
video ni. Saya akan sebut. Okey. Pertama sekali kita menyebut mengenai isu apa saya sebut tadi? Oh, utusan Malaysia. Kenapa utusan Malaysia tiba-tiba muncul? Dalam sehari dua ni, utusan Malaysia dah start muncul. Dan saya menyebut mengenai utusan Malaysia ni dalam 2-3 minggu lepas bahawa utusan Malaysia sudah muncul dan ia telah dibeli. Lesen dia telah dibeli oleh Syed Mokhtar. Syed Mokhtar, Syed Mokhtar Buhari lah. Syed Buhari Mokhtar Buhari. Tak lama dia lah. The billionaire tu, tycoon Melayu tu, dia dah beli lesen utusan Malaysia, tetapi dia tak beli dengan pekerja. Dia hanya beli lesen. Dia tak beli pekerja. Pekerja kena buang tau. Kena berhenti. Semua pekerja dia kena berhenti. Tapi dia tak ambil pekerja, dia ambil license je. So dia buat baru. Okey, kenapa? Yang pertama sekali, kita kena faham. Salah satu benda yang kalau kita nak belajar daripada Mahathir ni, Mahathir ni dia main politik. Dia bukan main politik kalah menang tau. Sebab Mahathir tahu dalam politik tidak ada istilah kalah menang. Dia istilah siapa boleh bertahan paling lama. Siapa boleh bertahan paling lama. Mula-mula dulu kita main politik kalah menang. Kalah menang macam mana? Oh, kalau kita dapat ambil kerajaan, kita menang. Kalau kita jatuh kerajaan, kita kalah. Sebenarnya tak ada. Politik tak ada istilah macam tu. Sebenarnya, siapa dapat bertahan paling lama, maka itu dalam politik akan survive. Semangat 46 kalah. Dia tak kalah. Tak ada istilah kalah sebenarnya. Semangat 46, habis resources, habislah. Tapi orang-orangnya masih ada. Tengku Razali masih ada. Orang-orang dalam semangat pembangunan Ibrahim Ali masih ada dan sebagainya. Masih ada. Kan? Permas dekat Sarawak dulu. Dia bukan kalah. Dia cuma die out. Dia kalah bukan kalah tetapi hilang daripada segi resources. Tetapi orang-orang di dalam Permas tu masih ada. Antaranya Dato' Afsah. Ada yang dah meninggal lah. Tetapi politiknya masih berterusan. Dan Dato' Afsah masuk ke dalam Parti Keadilan Rakyat. Tetapi politik itu berterusan. Sebab itu dalam politik, dalam kehidupan, tidak ada istilah kalah dan menang. Yang ada istilah siapa yang dapat meneruskan perjuangan ini. Jadi, bila DAP dan Amanah berjuang untuk ambil alih kerajaan, kononnya dia kata kalau kita tak ambil alih, kita kalah. Itu adalah satu pemikiran yang salah. Bagi Mahathir, dia tak fikir macam tu. Dan bagi Anwar, sekarang Anwar dah faham, dia pun fikir macam tu. Bahawa tidak ada istilah kalah dan menang. Yang penting adalah siapa yang dapat meneruskan benda ini. So Mahathir punya plan seterusnya adalah untuk ambil alih media. Kenapa dia perlu ambil alih media? Media yang masih orang trust dan masih orang ikut. Suka atau tidak, walaupun saya tak suka utusan Malaysia, tetapi dulu kalau saya pergi cari carian saya dalam berita, saya akan pergi antara lain adalah utusan Malaysia. Like it or not. So media dalam utusan Malaysia itu masih lagi diambil dan dipercayai oleh orang. Dan boleh dipercayai oleh orang Melayu kita. Dan boleh diambil oleh orang Melayu kita. Kenapa? Itu saya kata tadi, semalam, 2 malam hari lepas, 3 hari lepas saya sebut bahawa perancangan Mahathir sekarang, perancangan Muhyiddin sekarang, perancangan Azmin sekarang, perancangan Hishamuddin sekarang adalah untuk mengambil alih UMNO. Adalah untuk mengambil alih UMNO. Itu yang berlaku sekarang ini. Kenapa? Bila lepas dia ambil alih UMNO, perancangan kedua adalah untuk dia menguasai media-media. Ini adalah Mahathir era tahun 1998 dahulu. Bagaimana dia berjaya menghancurkan reformasi pada waktu itu dengan cara menguasai media. Kita tahu pada waktu itu tidak kalau Selangor masa itu tak ada air dia tu tak ada macam 50 tahun tak ada air lah. Padahal air tu mungkin 3 hari tak ada. Kan? Tapi Sarawak 30 tahun, 50 tahun tak ada air, tak ada berita pun keluar. Kan? Tapi kenapa? Media adalah satu benda yang sangat penting untuk diambil alih bagi memastikan propaganda selepas ini, setelah diambil alih UMNO itu, propaganda, mesin-mesin, media-media, lidah-lidah yang menyebarkan propaganda UMNO dan Barisan Nasional itu dikuasai oleh Mahathir. Itu saya kata, dan kelemahan Pakatan Harapan dahulu adalah bila dia take over, mereka tidak berjaya menguasai media. RTM pun mereka tak berjaya kuasai. Orang-orang dalam RTM pun mereka tidak berjaya kuasai. Sekarang ini, dia tahu bahawa daripada segi social media, sekarang ini UMNO akan kalah dalam social media. Sebab apa? When you are the government, it is very difficult for people to believe in the government. Pakatan Harapan sama. Masa kita take over dahulu, kita susah nak kontrol social media ni, kita susah. Sebab apa? Like it or not, orang lebih suka anti-establishment. Sebab manusia ni suka gosip. Itu natural. Kan? Kalau kita tengok tabloid ni banyak terjual. Cerita gosip itu lebih mudah dipercayai daripada cerita benar. Dan untuk social media, sesuatu berita itu dia percayai kalau dia tersebar, if dalam masa sejam atau 2 jam tidak di counter, more than 2 hours, orang dah percaya cerita tu. Walaupun lepas itu orang kata cerita itu palsu.
Tapi kalau more than 2 hours tak ada orang counter, cerita itu dianggap benar. Apatah lagi kalau 24 jam berita tu tersebar, tiba-tiba baru dia nak kata, oh berita ni palsu. Orang dah tak percaya dah. Orang dah tak percaya. That is why it is important, very essential untuk menguasai media. So what's next? Saya betul, reprediction saya betul. Media, diorang dah kuasai. Sekarang ini media prima dalam keadaan mereka dalam menyusup masuk ke dalam media prima. Kan, masuk ke dalam media prima. Masuk Astro, tak payah ceritalah Ananda Krishnan tu siapa. Kan? Ananda Krishnan tu siapa? Itu kita tahu. Astro, media prima, kemudian utusan dan sebagainya. Slowly mereka akan masuk dan menguasai media-media ini. Sebab itu kalau kita tengok Azmin bergambar dengan utusan Malaysia yang dia sumpah seganah 2 tahun lepas. Kan? Yang dia sumpah seganah 2 tahun lepas. Atas dasar apa? Kerana saya kata untuk menguasai minda rakyat, you kena kuasai media. Kan? You kena kuasai media. Tetapi dia kena faham bahawa ini adalah media baru yang kita tengok sekarang ini. 3,400 lebih orang yang sedang menonton sekarang ini adalah media baru. Media baru di mana suka atau tidak, ini cara kita sekarang ini. So kita kena kontrol. Dan saya live. Tapi live saya setakat 3-4 ribu orang tengok, belum cukup. Kita kena ramai lagi orang-orang kita buat live. Saya buat live betul, tiap-tiap malam saya buat live selama 4 bulan. Sebenarnya saya dah buat live 2 tahun. Almost 2 years. Tapi dulu saya buat seminggu sekali lah. Sekarang ini bermula daripada Sheraton dulu, saya buat live setiap malam tanpa fail. Kan? Tapi sebab itu saya kata kenapa saya buat live tiap-tiap malam tanpa fail, dan insya-Allah saya akan terus buat live selagi mampu daya saya buat live. Sampai telefon saya rosak, laptop saya rosak, saya tukar. Beli telefon baru. Tak apa. Kita buat live kerana apa? Ini jelah sumber media kita. Ini sajalah sumber media kita. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan bantu saya. Kalau tak mampu nak buat live, bantu saya sebarkan live saya ni. Itu je saya minta. Itu je yang saya perlu dan itu saja yang saya pohon. Sebab itu penguasaan media ini sangat penting. Sesiapa yang control the media, siapa yang control the media, you control the mind of the people. Sebab apa? Nak ketuk setiap pintu rumah orang tu sangat susah. You mampu ke nak ketuk 1,000, 3,000, 4,000, 500 orang ni? You mampu ke? Tak mampu. Saya pun tak mampu. Tapi dengan duduk dekat sini 3,500 orang sedang menonton saya ni, dalam masa sama esok biasanya video saya 30, 40, 60, video saya 2 hari lepas 80,000. Dah view benda tu, maksudnya 80,000 orang dah melihat video saya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, itu tak cukup. Kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ini, itu tidak cukup. Kita perlukan lagi orang-orang kita untuk gerakkan media. Kita perlu gerakkan kita punya jentera. Kita perlu gerakkan kita punya jentera bagi kita sebarkan media-media kita ada, berita-berita kita yang ada. Sebab apa? Sekarang ini orang sudah bosan dengan politik. Bukan orang bosan dengan politik. Orang bosan dengan penipuan. Orang bosan dengan pengkhianatan. Orang bosan dengan orang yang sekarang ini nak cari makan pun tak mampu, kerja pun kena buang, tetapi mereka sibuk lagi nak bercerita tentang JLC, tentang nak jadi YB, tentang nak jadi menteri, tentang nak dapat jawatan-jawatan daripada JOC, JILC semua. Sedangkan rakyat nak makan pun tak mampu. Kerja pun tak ada. Jadi benda-benda macam ni. Rakyat menangis. Apa? Kerja tak ada, rakyat menangis. Jadi sekarang itu rakyat menangis tetapi mereka boleh pula bercerita nak berbagi-bagi ghanimah. Rakyat bosan. Dan rakyat bosan bukan dengan Pakatan Harapan, tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat bosan dengan pimpinan-pimpinan yang ada sekarang ini. Bercerita konon tentang Islam, pakai jubah, pakai serban, tetapi perangai serupa macam syaitan. Itu saya sebut malam ini. Kan? Berjubah berserban tetapi perangai serupa macam syaitan. Kenapa saya kata macam syaitan? Dulu senang-senang je kau mensyaitankan orang kan. Sekarang aku syaitankan kau balik. Apa masalah? Apa masalah kalau aku nak mensyaitankan kau balik? Sebab perangai kau memang macam syaitan. Kenapa macam syaitan? Dulu, bukan main nak tutup kilang arak, Oktoberfest tak boleh, kena tutup aurat, kena pakai tudung. Sekarang ini bila semua tu dah berlaku di depan mata mereka, dalam keadaan mereka ada kuasa RU 355, kita kena berdemo, kita kena menghancurkan kerajaan Pakatan Harapan yang teruk ini. Dalam berdemo dan sebagainya, sekarang ini mana dia RU 355? Semua jadi arwah innalillahi wa inna ilaihi raji'un dah. Dah tak ada, mulut tertutup. Sebab apa? Dah tersumbat dengan ghanimah, harta-harta. Kereta dulu naik potong saga, naik kereta cabuk. Sekarang ni dah ada driver, dah ada Mercedes, dah ada Honda Accord. Tapi nama dia perdana lah, tapi Honda Accord lah kan. Dapat duit, beli Mercedes dahulu dekat Kelantan. Dapat duit 400 juta. Beli Mercedes dulu, bukan fikir pasal rakyat.
Ini kepimpinan yang kita katakan Islam tu. Melayu, cerita Melayu apa? Bila dia cerita, siapa sebut tadilah, dia kata Malaysia ini adalah tanah Melayu. Kepala bana engkau, Malaysia tanah Melayu. Sabah Sarawak bukan tanah Melayu. Sabah Sarawak adalah tanah orang Sarawak, tanah orang Sabah. Semenanjung Malaysia ada tanah orang Malaysia. Sebab apa? Saya kata, kita bukan tanah orang Melayu, kita tanah orang Sarawak. Sarawak ini terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Kita tak boleh claim ini tanah Melayu, tanah Iban, tanah Cina, tanah India. Tak boleh. Ini tanah rakyat Malaysia. Selagi mana kita pegang IC, kita boleh beli geran, maka ini adalah tanah kita. Kalau kita mula diskriminasikan bangsa, kalau kita kena serang, kita bukan Melayu yang mempertahankan kita tau. Kita kena panggil Cina, India, Iban, Bidayuh, Kalazan, Kenyah. Semua kena tolong pertahankan. Masa tu baru kita cakap, mestilah kita bersatu jadi rakyat Malaysia. Masa tu baru nak cerita pasal Malaysia. Melayu je lah pergi. Habis kita macam tu. Ini tanah rakyat Malaysia. Jangan kita diskriminasikan kaum. Ya, kita ada hak. Melayu ada hak, Cina ada hak, India ada hak. Semua ada hak masing-masing. Tetapi jangan kerana hak itu kita menindas hak dan keperluan orang lain, bangsa lain. Sampai anak Cina takut nak pergi sekolah, anak India takut nak pergi sekolah hanya kerana dia berbangsa lain. Manusia tak pernah minta Tuhan lahir jadi Cina, jadi India, jadi Melayu tau. Dia dilahirkan Tuhan tu jadikan demikian. Nasib baik kita dilahirkan jadi orang Melayu. Bagaimana kalau kita dilahirkan di kalangan kaum Cina, kaum India? Kita nak kata apa masa tu? Nak nyalahkan Tuhan? Sebab itu Al-Quran sebut bahawa kita ni Tuhan jadikan kita berkaum-kaum. Atas tujuan apa? Li ta'arafu, untuk kita berkenalan di antara sama. Tujuan apa berkenalan? Kita ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Kita ada kelebihan, ada kekurangan kita masing-masing. Kita gunakan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk advantage kita, untuk keperluan kita, untuk diri kita sendiri. Okey, panjang cerita kita dalam hal tu. Itu saya marah sangat. Bila kata-kata ini tanah Melayu, ini bukan tanah Melayu, ini tanah Malaysia. Cerita tanah Melayu tu dah habis bila merdeka. Dia kata, dia orang pendatang. Itu pendatang. Nenek saya datang daripada China, betul. Atuk moyang saya datang daripada China, betul. Tapi bila moyang saya datang ke Malaysia, the moment generasi kedua, generasi kita, generasi keempat, kita orang dah tak boleh balik China. Walaupun saya ada lagi saudara dekat China, tapi saya tak boleh balik ke China lagi. Yelah, bapak saya Melayu, mak saya Cina, so what? So what? Akhirnya saya percaya 100 years from now, 50, kalau Malaysia ni masih wujud 100-200 tahun, mungkin kita tak ada bangsa lagi dah. Siapa boleh mengaku dia pure Melayu? Pure Melayu datang daripada Riau. Siapa datang daripada Jawa bukan Melayu. Siapa mamak dekat Penang tu, yang muka mamak tu, Mahathir tu bukan Melayu. Bapak dia naik kapal daripada India. Tapi adakah kerana bapak dia naik kapal daripada India, kita kata, kau bukan Melayu? Tak. Dia tetap bangsa dia, kita kata, kau beragama Islam, kita recognize IC kau Melayu, tetapi kita tak menggunakan bangsa dia untuk kita nak menindas dia. Kita ambil manusia atas dasar kapasiti dia sebagai manusia. Kalau buat salah, dia manusia dia salah, bukan Cina buat salah. Manusia buat salah. Apa Melayu tak ada buat salah? Menipu, apa Melayu tak pernah menipu? Kan? Apa Melayu, Cina tak ada yang baik? Cina ada baik, Melayu ada baik, India ada baik, Iban ada baik, Kadazan ada baik. Tapi Melayu juga ada jahat, Cina pun ada jahat, India pun ada jahat. Dia bukan bangsa dia, tetapi sifat manusiawi itu. Sebab itu yang penting kita belajar adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Bukan kita memelayukan manusia. Itu masalahnya. Pendidikan politik kita adalah memelayukan orang Malaysia. Itu masalah. Kau India, okey, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau tetap Cina. Agama kau je bertukar, bangsa kau tidak bertukar. Itu masalah kita bila kita memelayukan rakyat kita. Kita memelayukan rakyat kita, bukan memelayukan rakyat kita. Kita memanusiakan rakyat kita. Bila kita memanusiakan rakyat kita, baru kita faham bahawa anak Cina, anak Melayu, anak Iban, anak India, anak Kadazan, semuanya adalah anak kita. Yang ditindas itu, kalau dia pegang IC Malaysia, maka dia adalah anak kita. Regardless of bangsa, regardless of agama dia. Regardless of agama dia. Yes, kita respect. Dia ada boundaries of religion, dia ada boundaries of kita punya culture. Betul. Kita ada boundaries of our culture. Tetapi akhirnya, boundaries itu sekadar untuk dia. Tetapi banyak lagi kebersamaan yang kita boleh bersama. Kenapa kita nak lihat perbezaan-perbezaan ini, sedangkan kita boleh lihat kebersamaan kita? Okey, habis. Cerita kita kedua. Dia aku panjang mobil tu, aku marah ni. Kan? Tanah Melayu. Tanah Melayu dah habis lah, merdeka. British dah balik dah negara dia.
Kita dah jadi Malaysia 1963. 16 September 1963 bila Malaysia ditubuhkan dengan perjanjian Malaysian Agreement. Kita dinamakan Malaysia, anak Malaysia. Bangsa kita tak boleh nak buang. Tetapi bangsa negara kita, rakyat kita adalah rakyat Malaysia. Dan saya proudly say I'm a Malaysian first. I'm a Malaysian first. Saya tak boleh kata saya kena bangga dengan bangsa saya sebab apa? Dekat Sarawak saya minoriti. Melayu minoriti dekat Sarawak. Melayu adalah minoriti dekat Sarawak. Kita kena terima hakikat tersebut. Kita kena terima hakikat tersebut. Okey, perkara kedua. Berkenaan dengan Mahathir. Dengan Azmin, dia nak buat parti baru. Dengar ceritanya Mahathir nak masuk Putra lah. Kan? Ibrahim Ali punya parti. Kemudian warisan offer lah. Lepas tu bulan 8 ini Mahathir nak buat parti sendiri lah. Ini masa saya interview Mukris hari tu. Saya interview Mukris, saya dah tanya soalan ni. YB, saya kata, Datuk Seri, kalau sekiranya you dibuang daripada parti, menunjukkan bahawa lepas ini you tak ada parti. So adakah you akan buat parti sendiri? Dia kata, oh kami akan lawan ROS di dalam mahkamah. Saya kata, you nak lawan ROS di mahkamah. KDN punya menteri adalah Setiausaha Agong Bersatu sekarang ini. You nak lawan macam mana? Tapi sebenarnya, itu saya kata, there is no permanent enemy and there is no permanent friends. Dia gaduh-gaduh kat situ, akhirnya media mereka ini kena kembali untuk bergabung. Muhyiddin sekarang ini nak tak nak, dia jumpa Anwar tak boleh pergi. Dia jumpa Anwar tak boleh pergi. Memang kita akui Muhyiddin jumpa semua orang. Anwar dia jumpa, saya tak tahu Lim Kuan Eng dengan Mat Sabu lah, tapi Mahathir dia jumpa, Azmin dan jumpa, dia orang berbincang. Dan dia tahu bahawa kalau sekiranya Muhyiddin tidak ada sokongan pada pilihan raya akan datang ini, dia habis dan hancur. Parti dia adalah antara parti pemerintah paling sekejap di dalam sejarah Malaysia. Dia akan habis. So macam mana the way forward? Dia kena berbincang. Lu suka atau tidak, dia kena berbincang dengan Mahathir. Dan Mahathir tahu bahawa suka atau tidak, dia kena ambil alih UMNO. Dia kena guna logo Barisan Nasional. Untuk dia nak menghadapi pilihan raya dalam situasi yang ada sekarang ini, dia tidak mampu untuk menghadapi pilihan raya sekiranya dia menggunakan parti baru. Tak cukup masa nak pergi promote parti dia. Walaupun dia tonjolkan muka dia kat situ, tak cukup. Tuan-tuan dan puan, PRU lepas dia tak pakai bendera Bersatu tau. Dia tak pakai bendera harapan. Dia pakai bendera apa? Dia pakai bendera keadilan. Kita kena ingat, PRU lepas, dia orang semua pakai bendera keadilan. Kenapa bendera keadilan? Okeylah, masa tu harapan tak diluluskan. Tetapi sebab keadilan sudah dikenali di seluruh Malaysia. Keadilan, the only parti yang ada 222 cabang seluruh Malaysia. Tak ada parti lain. Sebab itu dalam situasi yang ada sekarang ini, Mahathir kena cari platform di mana dia boleh mempromosikan parti dia untuk menang the next election. Dia tak boleh dalam harapan dan keadaan yang ada sekarang ini, dia kalah dalam the next election. Kalau dia kalah dalam the next election, habis. Bersatu Black habis, Bersatu habis, semua habis. Dan agenda dia untuk menjatuhkan Najib dan mengambil alih UMNO itu akan gagal. Dia kena lakukan rancangan itu sekarang. So, apa cara? Bagaimana cara? Apa kaedah dia? Kaedah dia sebenarnya berlaku. Saya sebut hari itu 23 hari bulan Mei. Saya silap. 27 hari bulan Mei. Apa berlaku 27 hari bulan Mei? Apa 27 bulan Mei? Najib punya keputusan sama ada dia bersalah atau tidak akan diputuskan pada 27 hari bulan Mei ini. Dan itu adalah satu indikasi sama ada negosiasi UMNO dengan Muhyiddin berjaya atau tidak. Kalau sekiranya Najib didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman, bermaksud negosiasi UMNO dengan Muhyiddin gagal. Kalau sekiranya Najib didapati tidak bersalah, bermaksud negosiasi UMNO dengan Muhyiddin berjaya. Apa negosiasi dia? Muhyiddin throw in satu proposal. Proposal dia adalah Bersatu akan bertanding 50 kerusi parlimen di Semenanjung Malaysia. UMNO sambut, dia kata no way. Bukan setakat kami tidak akan bagi kerusi kepada kamu, kami akan lawan kamu di semua kerusi. Hari ini keluar kenyataan bahawa UMNO akan lawan Bersatu di semua kerusi. Tidak wujud lagi Perikatan Nasional, yang ada adalah Mufakat Nasional ke Barisan Nasional ke whatever the hell you call it. Kenapa berlaku demikian? Sekarang ini Muhyiddin relax je. Sebab apa? Yang dalam bermasalah sekarang ini adalah Najib, Zahid Hamidi, Nazri Aziz, Issa Samad. Ini pimpinan-pimpinan yang sekarang ini menghadapi masalah dan keadaan di mana mereka akan berada dan merengkok di dalam penjara. Dan bila mereka merekok, pimpinan-pimpinan senior ini merengkok di dalam penjara, siapa yang akan ambil alih jadi pimpinan? Siapa paling senior dalam UMNO sekarang? Siapa paling senior dalam UMNO sekarang ini? Syamuddin.
Perasan tak masa Muhyiddin jadi Menteri KDN zaman Pakatan Harapan, semua ini kena tuduhan kecuali seorang, Hishamuddin. Padahal Hishamuddin dia ada kes semasa jadi Menteri Pertahanan, tetapi dia tak kena. Tak kena langsung, tak ada kes sangkut dengan dia. Semua yang lain sangkut. Even Sarega tu. Irwan Sarega pun kena. 2 kes pertuduhan. Najib 43 kes. Zahid 80 something kes. Musa Aman tiba-tiba bebas. Kenapa? Musa Aman tiba-tiba 46 pertuduhan bebas. Muhyiddin nak buktikan bahawa dia boleh membebas atau mendapati seseorang yang bersalah. Musa Aman 46 pertuduhan bebas. Muhyiddin nak bagi tahu, aku Perdana Menteri, kunci bebas atau tidak engkau itu terletak kepada aku. Sekarang ini berani kau nak main permainan ini? Okey, fine. Kita akan tengok 27 hari bulan ini apa yang berlaku kepada Najib. Adakah dia bersalah atau tidak? Dan ini adalah satu yang sangat menarik untuk kita tengok. Kenapa saya boleh katakan negosiasi sekarang ini sedang berlaku. Testing on the ground sedang berlaku. PAS dia tak nak lepaskan kerusi-kerusi mereka. Sebab kalau Bersatu minta 50 kerusi, kerusi siapa yang UMNO nak lepaskan? More obviously kerusi PAS lah dia akan lepaskan. Dia tak akan bagi kerusi UMNO. Dan PAS obviously dia tak akan bagi kerusi dia. Memang betul ada yang kata dekat Perak sekarang ini Terengganu dah start bagi kerusi DUN, I think 14 kerusi DUN kepada UMNO. Dekat Perlis dah bagi berapa 5 macam tu, 4 ke 5. Lepas tu dekat Penang dah bagi, tu dah bagi, ini dah bagi. Benda-benda macam tu. Sekarang ini betul negotiation itu berlaku. Namun begitu, adakah situasi ini akan berterusan? Adakah keadaan ini akan berterusan? Saya katakan bahawa UMNO dan PAS seumpama telur di hujung tanduk. Tahu tak kenapa PAS tidak ada apa sebarang pertuduhan? Menteri KDN tidak menjalankan ketuduhan. Muhyiddin Yassin tidak menjalankan tuduhan terhadap PAS. Kerana apa? PAS sekarang ini berada dalam keadaan di mana ini Mahathir aja semua di dalam genggaman Perdana Menteri. Kalau engkau tidak menyokong aku, cerita-cerita ini akan keluar. Pertuduhan-pertuduhan ini akan keluar. KDN adalah orang bersatu, tuan-tuan dan puan-puan. Menteri KDN orang bersatu. Tuan-tuan tahu tak? Tidak lama lagi antara yang akan dipanggil oleh SPRM ataupun polis adalah Mazli Malik. Mazli Malik adalah mereka yang lepas ini akan dipanggil oleh sama ada SPRM atau polis. Ada kes. Saya nak kata betul ke tidak kes tu saya tolak tepi. Tapi saya kata bahawa akan ada kes terhadap Mazli Malik. Akan ada kes terhadap Mazli Malik. Kenapa? Itu bergantung kepada negosiasi mereka. Sekarang ini semuanya negotiation. Takkanlah Muhyiddin nak kenakan Mazli Malik? Not yet. Belum lagi. Negotiation. It's all about negotiation. Sekarang ini kita diwar-warkan kepada Najib, kepada Zahid. Come on. You nak bekerjasama atau tidak ni? You nak bekerjasama atau tidak? Kalau you tak nak bekerjasama, jail. Orang dah biasa hidup mewah bang. Bapa Najib dulu Perdana Menteri. Najib dia punya sijil sampai sekarang tak tunjuk lagi sijil dia. Dia kata daripada University of Nottingham. Tapi dia kata sijil dia hilang. Okay, fine. Orang yang tak pernah hidup susah tiba-tiba nak berengkok dalam penjara, payah bang. Orang yang tak pernah hidup susah tiba-tiba nak duduk dalam penjara, susah bang. Susah bang nak duduk dalam penjara. Siapa yang tak pernah duduk dalam penjara, try lah duduk dalam lock-up dulu. Saya nak cerita saya pernah duduk dalam lock-up, tak boleh nak cerita lah kan. Walaupun sebenarnya masa muda lah, ini zaman cerita masa muda. Kan? Situasi yang ada sekarang ini memungkinkan bahawa pertuduhan-pertuduhan ini akan berlaku. Okay, fine. Kita habis kat situ, cerita itu. So, kalau begitu, apa tajuk aku yang ketiga? Lupa lah. Yang ada di dalam title. Cuba tengok title dia. Aku kadang-kadang bila tengok lah, aku lupa tajuk aku sendiri. Pasal parti tu kan. Indonesia kembali yang saya dukung tadi. Tak nampak. Kau kena back ke main page. Tak ada? Okey, tak apalah. Aku lupa tajuk ketiga. Okey. Ni. Parti baru Azmin.
Azmin support Mahathir. Yes, sorry. Maaf tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang dah tulis, saya lupa. Adakah Azmin support Mahathir? Saya dah sebut. Hari ini dalam Twitter, Azmin siap puji lagi Mahathir. Dan kalau kita perasan, dalam kehidupan kita, dalam sejarah, tidak pernah Mahathir menyalahkan Azmin. Mahathir asyik salahkan Anwar. Anwar ini, Anwar itu, Anwar ini, Anwar itu, Anwar ini, Anwar itu. Tetapi Mahathir tidak pernah salahkan Azmin. Dalam pengkhianatan ini, dia kata dia letak jawatan kerana itu, kerana itu. Tetapi tidak ada satu pun disebut itu Azmin sebagai pengkhianat. Tidak ada satu pun disebut itu bahawa ini adalah satu pengkhianatan. Tidak ada. Kenapa? Kita kena faham situasi. Langkah-langkawi Azmin Hishamuddin Mahathir bertemu untuk tujuan apa? Sebab itu saya kata Mahathir ni dia bermain politik panjang, jangka panjang. Walaupun usia dia 95 sekarang ini, dia bermain politik jangka panjang. Bukan untuk dia, untuk orang lain. Dia akan ada penyambung dia lepas ini. Dan tugas dia adalah untuk memecah belahkan Pakatan Harapan. Okey, cerita kita yang terakhir. Apa aku suruh ingat tadi? Kenapa UMNO tidak keluar daripada perikatan sekarang? Okey. Cerita kita terakhir. Sensasi tak adalah sensasi. Cerita ni saya dah ulang dah. Kenapa UMNO dia tahu. Okey, UMNO sekarang ni dia nak snap election. Dia nak snap election. UMNO nak snap election tetapi Bersatu tak nak snap election. Muhyiddin Yassin tak nak snap election. Kenapa UMNO nak snap election? Kerana dia nak memastikan kalau semakin lama kerajaan ini berkuasa, maka semakin teruk reputasi dia. Muhyiddin pula, dia tidak perlu snap election. Sebab dia tahu kalau dia bertanding dalam keadaan sekarang, dia akan kalah. Kerana dia tidak bersedia dengan parti dia, dengan logo dia, dengan image dia, dengan dana. Dia tak mampu nak melawan dengan UMNO. So bagaimana? Apa yang perlu dia buat? Dia perlu memastikan dia kena prolongkan benda ni selama mungkin. Dia kena ambil sebanyak mungkin dana. Projek-projek itu kena ambil. JLC itu kena salurkan dana kepada ahli-ahli parti Bersatu ni untuk memastikan bahawa mereka cukup dana untuk bertanding dalam pilihan raya akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, nak bertanding 222 parlimen dan 500 lebih DUN bukannya satu kos yang murah. Parlimen sekurang-kurangnya anda perlukan 1 juta. DUN sekarang sekurang-kurangnya anda perlukan 2, 3, 400 ribu, 500 ribu sekurang-kurangnya. Kalilah kalau 101 juta kali 222 parlimen, you need at least 222 million baru parlimen. Kalau masuk DUN, at least 200 plus 200, 500, half a billion. Dan dikatakan bahawa UMNO, BN dalam pilihan raya yang lepas telah membelanjakan hampir 3 bilion untuk menghadapi pilihan raya sebelum, sewaktu dan selepas. Sebelum pun dia spend juta hanya untuk social media. Tuan-tuan dan puan, kalau nak tahu Najib tu sekali dia komen, dia posting 20-30 ribu dia punya like tu. Like tu bukan like betul, tu bot. Tak percaya, cuba tengok dia live. Dia live 3,000 orang je. Najib Tun Razak live 3,000 orang je tengok. Saya live 6,400 ni Macam mana saya orang tak kenal daripada Sarawak, orang Sarawak yang orang tak kenal, tak ada jawatan dalam parti, ahli biasa, bukan menteri, bukan ada apa-apa, yang orang tak kenal pun boleh dapat 6,000, 500 pula. Kenapa? Sebab saya tahu yang like dalam Najib punya page tu bukan orang yang betul, dan yang pegang page Najib tu pun bukan dia. Yang buat dia punya komen tu bukan dia. Saya kenal siapa. Tetapi berbalik kepada persoalan kita, kenapa UMNO tak keluar? Macam mana cara UMNO nak buat snap election cepat? Senang je. UMNO declare bahawa kami nak keluar daripada Perikatan Nasional, kami sudah tidak percaya kepada pimpinan Muhyiddin Yassin, kami nak jadi blok ketiga. Tak perlu pun dia sokong Pakatan Harapan, tak perlu. Dia jadi blok membangkang yang ketiga. Dia macam dekat UK lah. UK dia ada konservatif, dia ada liberal demokrat dan dia ada Labour. 3. Kita boleh buat. Dia boleh buat, dia ada Perikatan Nasional, dia ada Pakatan Harapan, kemudian dia ada blok bebas, kemudian dia ada blok UMNO. Boleh, dia boleh buat 4 macam tu. Dia boleh buat kalau dia orang nak buat. Tetapi dan dia declare bahawa mereka tidak menyokong. Tak perlu 39 ahli parlimen UMNO pun, cukup 10 orang je. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, Perikatan Nasional ada 112 undi. 112 orang menyokong. Seorang stroke. Jadi 112, kalau seorang tu stroke, tinggal 111. Kan? Maximus Ongkili sekarang ini tengah stroke, tengah sakit. Dia tak boleh pergi parlimen. Kalau ada berlaku undian, habis. Okey, tak perlu 39 orang keluar daripada Perikatan Nasional. Cukup 10 orang je. Alah, tak payah 10 orang, 5 orang lah.
5 orang UMNO, you buat pakatan, okey, declare keluar daripada UMNO. Keluar daripada Pakatan Harapan. Bukan keluar UMNO, keluar daripada Perikatan Nasional. Declare je. Dengan ini saya mengumumkan bahawa saya telah keluar daripada Perikatan Nasional dan saya telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri dan ini saya menyokong Blok Pembangkang tetapi saya bukan bersama dengan Pakatan Harapan. Macam Syahrudin Mat Saleh buat macam tu, macam Mahathir buat, macam geng-geng Bersatu Blackout buat. Macam PSB buat, dia buat macam tu. Dia tak kata dia orang bersama dengan PH. Warisan buat, tetapi mereka tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Cukup dia buat macam tu, apa yang berlaku? Kerajaan akan kolaps. Kerajaan akan kolaps, lepas itu apa yang berlaku? Snap election kena berlaku. UMNO boleh buat, UMNO ada kuasa. Tetapi persoalan utama, kenapa UMNO tak buat? Kenapa UMNO tak buat? Sebab utama UMNO tak buat. Jeng. Saya minum dulu. Bismillah. Kenapa UMNO tak buat, tuan-tuan dan puan-puan? Beberapa perkara. Pertama, UMNO kena tengok keputusan Najib ni dulu. UMNO kena tunggu keputusan Najib, bersalah atau tidak. Kalau bersalah, kita kena faham ada 2 kali boleh appeal di Mahkamah Rayuan dan di Mahkamah Persekutuan. So masa itu dia boleh ugut atau tak ugut. Dia boleh negotiate. Teruskan negotiation. Maka dia boleh didapati bersalah di Mahkamah Persekutuan. Datuk Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah Tinggi dia didapati tidak bersalah. Kemudian di Mahkamah Rayuan dia didapati bersalah. Mahkamah Tinggi pun dia didapati Mahkamah Persekutuan pun dia didapati bersalah. So itu adalah perkara yang memang kita tahu berlaku. So that's fine. Maksudnya negotiation itu tak berhenti. Tuan-tuan dan puan, satu lagi saya lupa. Kes Altan Tuya akan didengar balik pada bulan 7 ni. Bulan 8, bulan Ogos ni kes Altan Tuya akan didengar balik. Di mana Azilah yang sekarang ini sudah pun dijatuhkan hukuman gantung menyatakan di dalam mahkamah melalui affidavit bahawa sebenarnya Najib lah yang suruh beliau membunuh Altan Tuya. Jadi itu adalah kes baru. So disebabkan itu adalah kes baru, maka dalam keadaan tersebut mahkamah kena bawa ini, kena revise semula sebab sudah ada kes baru, sudah ada bukti baru, sudah ada pendengaran baru. Ini kes kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Kes kedua, siapa Menteri KDN zaman Najib? Zaman Pakatan Harapan? Muhyiddin Yassin. Siapa yang meneruskan sekarang ini? Muhyiddin Yassin. Kenapa dia nak meneruskan? Sebab objektif utama Muhyiddin Yassin bukan 1MDB. Objektif utama Muhyiddin Yassin menjatuhkan Najib, mengambil alih UMNO semula. Itu objektif utama. Mahathir, Muhyiddin. Tapi kenapa Mahathir dan Muhyiddin tak bersatu? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak menyerang satu kubu, jangan semua tertumpu dalam satu camp. Kita kena attack from all angles. Attack dari semua angle. Sorry, kau bagi tahu rasa ni, habislah nanti kan. Dah tahu rasa. Tak ada. Aku bagi tahu rasa ni supaya kau orang tahu bahawa sebenarnya perancangan ini yang sedang berlaku ini sebenarnya memakan diri. Kesimpulan saya boleh buat malam ini. Semua perancangan yang Mahathir buat ni sebenarnya memakan diri sendiri. Kenapa saya kata memakan diri sendiri? Dia nak attack daripada itu, dia nak buat parti lain, dia nak parti UMNO. Saya nak bagi tahu UMNO sekarang ini diserang daripada kiri dan kanan. Muhyiddin serang, Bersatu serang, Azmin serang. Dia duk serang sekarang ini. Tetapi dia orang alihkan pandangan tu seolah-olah diserang Pakatan Harapan. Bukan Pakatan Harapan. Perpecahan dalam Pakatan Harapan itu hanya decoy. Dia sebenarnya aim utama dia adalah UMNO. Jadi orang-orang UMNO perlu sedar. Sekarang ni nak attack so. Papa Gomo, mana Papa Gomo sekarang ni? Sekejap payahlah kau nak attack Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dah tak jadi kerajaan dah. Kau kena attack Muhyiddin Yassin sekarang. Kau berani nak attack Muhyiddin Yassin? Kau tak berani nak attack Muhyiddin Yassin. Aku tahu kau tak berani nak attack Muhyiddin Yassin. Sebab apa? Sebab engkau sekarang ni makan gaji dengan KDN. Dia senang je nak buat anjing ni berhenti menyala. Bagi makan daging, senyap dia. Kan? Sebab apa dia bagi Papa Gomo masuk dalam KDN? Sebab apa dia nak bagi Papa Gomo masuk dalam KDN, tuan-tuan dan puan-puan? Ini semua troopers yang dibayar. Siapa bayar? Dia bercakap bagi pihak tu, sama dengan Cikgu Bat. Cikgu Bat PKR dulu. Siapa bayar? Dia akan lawan orang tu. Aku tahu zaman PRU dulu, PRU ke-14, Cikgu Bat tak nak attack Najib. Sebab apa? Najib ada pact dengan Najib. Nak kata bayar, aku tak berani nak tuduh lah kan. Kata fitnah pula. Tetapi kita ada bukti bahawa Cikgu Bat tak nak attack Najib dalam keadaan PRU ke-14 yang lepas. PRU ke-14 Cikgu Bat tak nak attack Najib. Cikgu Bat berani menafikan benda ni?
Tiba-tiba sekarang ini nak pergi menghadap Anwar Ibrahim. Pi mampu kata. Kita tak payah guna bahasa-bahasa kesat macam tu. Tetapi saya nak kata bahawa kenapa Papa Gomo diambil dimasuk dalam KDN? Untuk menyenyapkan dia. Ada live Papa Gomo ke lagi sekarang ni? Tak tahulah, saya tak tahu. Saya tak pernah ikut dia pun. Tapi setahu saya tak ada orang lagi sebarkan live Papa Gomo dah. Tak ada lagi hentam. Sebab apa? Dia tahu ini orang-orang yang diberi makan. Supaya tujuan apa? Senyap. Nampak permainan dia kat situ? Luqman Adam. Apa cerita Luqman Adam? Yang bawa kes Azmin Ali dulu. Apa cerita Luqman Adam sekarang ni? Senyap dah. Mana kes Azmin Ali Luqman Adam? Mana video yang kononnya dibawa pergi US? Mana? Sebab apa? Ini semua orang-orang yang dibayar. Sebab itu saya kata, orang-orang ini kononnya berjuang untuk Melayu, untuk Islam, untuk bangsa. Untuk apa? Untuk duit. Tu je. Untuk duit, tuan-tuan dan puan. Tak payahlah cerita duduk Islam, baca ayat Quran, baca ayat hadis dan sebagainya. Kita Melayu apa? Yang penting berapa banyak engkau bayar aku. Ya, aku cakaplah Melayu kan. Berapa banyak engkau bayar aku ceritalah pasal Melayu. Lepas ni tak ada Melayu, habislah. Sebab apa? Semua dah dah beri makan kenyang. Cerita habis dah. Yang tak dibayar Zahrin je. Itu saya respect lah orang lama UMNO. Orang lama UMNO. Itu saya respect. Dia masih lagi kekal dengan pendirian dia. Okey, saya respect. Walaupun kita berlainan ideologi politik, tapi saya respect. Saya harap satu hari nanti saya boleh jumpa beliau, kita boleh berborak, kita boleh sembang kita. Mungkin benda kita tak setuju, kita setuju, tak apa. Okey? Panas tak? Saya panas ni. Belum. Okeylah. Makan insya-Allah. Terima kasih lah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf semampun. Saya lapar, perut pun dah lapar. Makanlah Maggi goreng, tak apa sayur, tak ada sayur, tak ada pedas. Teh, saya minta tanpa gula, dia bagi gula juga. Allah. Okey, tak apalah. Sekian, selamat malam. Seperti saya kata, dinner saya akan buat fundraising dinner pada hujung pada bulan September dan insya-Allah di Ampang dan Bangi, dan saya akan buat terkini, dan untuk website kita akan keluarkan merchandise kita akan keluarkan. Itu cara untuk kita cari dana. PRU kita hadapi, kita akan lawan, kita akan hadapi mereka. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, apa dia di penghujung rancangan saya? Apa saya selalu cakap? Apa saya selalu bicarakan? Yang penting tuan-tuan dan puan, istiqamah dalam perjuangan. Kita tahu kita berjuang ini tak ada orang bayar duit kita, tak ada orang suruh kita. Yang penting dalam kehidupan kita adalah apa? Ulang bersama dengan saya, lawan. Tetap lawan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.